Selamat petang, Cek dan rakan-rakan. Kami tarik kumpulan L1 SKP 3122 kelas 24. Penghayatan etika dan peradaban. Bab yang terlibat dalam SCL kami ialah bab 7 teknologi maklumat dan komunikasi bergerak kesepatuan nasional di Malaysia. Tajuk kami ialah penerapan etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Saya Mokeni matriks nombor 210871. Dan ahli kumpulan saya ialah Kitira 211948. Syabin anak lelaki Ambalagan 216907. Srina, anak lelaki Raman, 214665. Nilai-nilai etika yang digunakan oleh ICT yang pertama ialah menghormati dan menjaga hak cipta terpelihara sendiri atau orang lain. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberi kepada pencipta karya untuk menjaga dan mengawal penggunaan karya mereka. Kini, banyak orang suka mengkongsikan karya-karya tersendiri dalam media sosial, namun pencurian idea, prosedur, kaedah pengendalian atau konsep melakukan telah banyak berlaku dalam kalangan masyarakat. Dengan ini, pelindungan hak cipta di Malaysia salah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987 tahun telah dilaksanakan untuk melindungi hak-hak cipta. Yang kedua ialah menjaga keselamatan penggunaan komputer dan internet. Antara isu keselamatan yang mengenai ICT ialah penipuan, kecurian maklumat, judi cyber, penyebar virus dan pornografi. Isu-isu keselamatan tersebut telah meningkatkan keselamatan pengguna internet. Dengan ini, kita haruslah sentiasa mengawasi keselamatan sendiri dengan menggunakan kata laluan dalam aplikasi. Selain itu, kita juga mengelakkan diri daripada pemberian maklumat sendiri seperti pengenalan diri dan nombor kad kredit kepada pihak yang tidak dikenali. Yang ketiga, nilai etika ialah kawalan kendiri. Semasa menggunakan peralatan ICT, kita haruslah meningkatkan kawalan kendiri supaya kita akan bertanggungjawab dalam menggunakan kandungan multimedia. Kita tidak akan mudah terpengaruhi negatif daripada multimedia. Kita juga mengelakkan diri daripada pembajuran masa dan tenaga dalam penggunaan ICT. Yang keempat, nilai etika ialah kerahsiaan. Kita tidak patutlah menulis ataupun bercakap semua maklumat peribadi dan keadaan masa melalui media sosial seperti itu Facebook, Instagram atau Messenger. Hal ini demikian kerana kita mungkin menggugatkan keselamatan diri dan terlibat diri dalam kes penipuan cyber. Kita juga haruslah mengenal pastikan maklumat yang dimuat naik dalam internet merupakan sesuai dan tidak untuk umum. Okey, sekarang saya akan pass kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan presentation ini. Selamat sejahtera dan selamat petang. Nama saya Lekita Sangkisah Solom. Nombor matrik saya adalah 211948. Saya di sini adalah untuk membincangkan refleksi dari bersumber berkaitan dengan teknologi maklumat komunikasi kesepaduan nasional dari segi kebaikan. Dari segi kebaikan, kami mendapati bahawa impak teknologi ICT dari segi kesan penggunaan teknologi turut memainkan peranan penting dalam penggerak kesepaduan nasional di Malaysia, di mana ianya membantu mengembangkan bidang makanan dan pembinaan dari segi pembuatan projek yang lebih sistematik, penjimatan masa dan kos dan hasil produktiviti dan kualiti yang tinggi. Seterusnya, jurusan ekonomi dapat melihat peningkatan produktiviti pembuatan barang dan perkhidmatan pelanggan. Jurusan ini dapat bukan sahaja melibatkan syarikat-syarikat besar maupun dia melibatkan syarikat-syarikat kecil yang dapat menyumbangkan sumber ekonomi dari bagi negara yang dapat dipandang dari mata dunia. Seterusnya, penguatan kapasiti inovasi dapat dimaksimalkan dan peningkatan tenaga mahir meningkat dengan adanya teknologi yang menyumbangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan jurang sesuatu bidang. Seterusnya, kita melihat dari segi cabaran. Cabarannya akibat perkembangan teknologi adalah jenayah cyber, di mana serangan cyber yang termasuk penyalahgunaan internet untuk berbagai aktiviti haram seperti merentas sempadan, sebagai contohnya penyeludupan data dan manusia dan sebagainya. Kedua, pengancaman keamanan negara yang mempunyai isu sensitif yang mudah dibangkitkan atau disalahfahami. Ini adalah disebabkan oleh penyebar berita palsu yang terutamanya memberi kesan utama dalam isu-isu sensitif seperti negara kita yang mempunyai berbilang kaum, di mana boleh mewujudkan isu-isu perkauman dan pergaduhan. Ketiga adalah kewujudnya budaya plagiarism yang terutamanya berlaku dalam kalangan pelajar yang menggunakan pelajar universiti menggunakan teknik salin tampal dalam projek-projek mereka tanpa memberi recognition dari author yang sepatutnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Syarwin, anak lelaki Anbalagan dan nombor matrik saya adalah 216907.
Tajuk saya pada hari ini ialah punca kepada isu penerapan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pendahuluan, penggunaan ICT dan media massa memberi banyak manfaat terhadap penggunaannya, namun globalisasi ini dalam dunia yang dikelilingi dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin pantas telah membawa banyak perubahan kepada ketamadunan manusia zaman sekarang, iaitu kurangnya etika dalam penggunaannya dan telah memberi impak negatif dalam penyalahgunaan ICT, terutamanya kepada remaja di dunia ini. Terdapat banyak punca yang menyebabkan isu penyalahgunaan ICT berlaku. Punca yang pertama kepada etika dalam ICT adalah kekurangan pengawasan daripada ibu bapa di rumah juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan ICT. Pada hari ini, majoriti ibu bapa akan keluar bekerja pada siang hari dan cuma akan balik ke rumah pada malam. Dan hal ini menyebabkan banyak masa yang diluangkan dengan anak-anak mereka menjadi kurang dan menyebabkan ibu bapa tidak mengetahui segala aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Seterusnya, sikap ini mencuba dalam diri seorang remaja juga mendorong para remaja untuk melibatkan diri dalam isu penyalahgunaan ICT. Akhir sekali, punca kepada etika dalam ICT adalah kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna. Rumusan, sebagai penutup bicara, teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak manfaat kepada dunia ini, tetapi pada masa yang sama memberi laluan kepada keburukan yang mampu melanda negara kita. Jadi, kita sebagai pengguna yang rasional, kita tidak harus menyalahgunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Sekian, terima kasih. Selamat petang, saya Sina Laki Rahman. Hari ini saya ingin menerangkan langkah untuk mengatasi isu penerapan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Langkah pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan faktor utama dalam menangani isu ini kerana mereka merupakan insan yang paling utuh dengan anak-anak. Jika mereka tidak mengambil berat tentang anak-anak, kehidupan anak-anak akan terombang-ambing. Pada era globalisasi ini, ibu bapa terlalu merupakan perhatian dalam materialistik dan tidak mempunyai masa untuk mengawasi anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu mengehalkan masa penggunaan ICT. Contohnya, anak-anak hanya dibenarkan melayari laman sesawang untuk 2 jam sehari untuk mendapatkan maklumat daripada guru atau rakan-rakan. Ibu bapa perlu mengawasi perlakuan anak-anak sejak kecil lagi kerana kurang ringgit boleh dicari, kurang akal habis bicara. Angka kedua ialah aplikasi internet. Kita boleh menggunakan aplikasi internet yang dapat menyekat akses ke laman sesawang yang tidak bermoral dan tidak munasabah. Perisian ini digunakan secara luas dalam institut pengajian tinggi, sekolah dan pejabat-pejabat besar. Aplikasi seperti ini dapat menghalang seseorang individu daripada mengakses kepada laman web yang tidak bermoral. Langkah ketiga ialah kempen dan iklan. Pelbagai jenis kempen dan iklan kesedaran boleh digunakan untuk memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada remaja yang ingin menerka dunia ICT. Hai sekali, langkah keempat, pihak berkuasa. Pihak berkuasa boleh menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada dan memperkenalkan undang-undang baru. Laman web yang tidak bermoral harusnya dikenal pasti dan dilarang sesama sekali. Individu yang terbabit perlulah didakwa dan dikenakan tindakan yang tegas. Kesannya, generasi muda akan berasa segan dan takut untuk membuat sesuatu jenayah ICT. Contohnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) perlulah diperkasakan supaya keselamatan cyber dalam negara akan terjamin dan secara tidak langsungnya dapat menarik pelabur-pelabur luar negara untuk menggunakan infrastruktur yang berteknologi tinggi yang kita tawarkan. Terima kasih. Sekarang kami akan merumuskan tentang kepentingan nilai etika dalam peradaban Malaysia semasa menggunakan ICT. Konklusinya, penerapan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT amat penting yang perlu kita pelajari di Malaysia. Di Malaysia, penggunaan media tradisional seperti khabar dan majalah juga digunakan secara berterusan, tetapi media ICT telah sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat yang terkini kepada keseluruhan negara kita. ICT telah memberikan sumbangan dalam menaikkan pendapatan dan pengurusan negara dalam pelbagai bidang ke arah lebih sistematik dan teratur. Dengan ini, kita tidak
kita boleh mengelak daripada penggunaannya. Kini, etika dan peradaban ICT yang dapat dicari melalui internet ini perlu kita tahu cara menerjemah ICT sebagai penghayatan dan kehidupan seharian. Sebagai pengguna yang bijak, kita mestilah mengelakkan diri daripada menyalahgunakan ICT untuk kepentingan pribadi, organisasi, dan politik. Etika seperti menghormati, berdisiplin, dan mematuhi undang-undang cyber perlu kita patuhi supaya kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab dan tidak terlibat dalam sebarang jenayah cyber seperti kecurian maklumat, penipuan, penyebaran virus dan sebagainya. Untuk membina satu dunia ICT yang bebas daripada segala jenayah, semua pihak haruslah bekerja sama menjaga hak-hak tersendiri semasa menggunakan ICT dan melakukan etika yang betul dan baik supaya mengelakkan diri daripada menggugat keselamatan diri, keluarga, sosial sehingga negara. Oleh itu, penggunaan ICT dengan baik dapat memajukan negara dan menyatu padukan masyarakat yang berbilang bangsa antara rakyat seperti di Malaysia. Sekarang saya ingin memberikan rumusan saya terhadap sesi tugasan ini. Secara kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi memberikan impak yang besar kepada setiap orang sama ada baik atau buruk. Contohnya dengan mencari maklumat, belajar dari sumber dan menggunakan alat untuk membantu mereka belajar, maka kesan buruk penggunaan dapat dielakkan. Pelbagai kepentingan dapat dicapai melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Antaranya penerimaan dan pendapatan maklumat cepat dan mudah merupakan salah satu keutamaan dalam pembangunan kesempatan Malaysia. Walau bagaimana, jika seseorang tertentu menggunakan teknologi untuk tujuan mementingkan diri sendiri, seperti menyemak akaun media sosial mereka atau bermain permainan di telefon mereka, kesan buruknya boleh menjadi ketara. Oleh itu, penggunaan teknologi pada pesan saya haruslah dimanfaatkan dan digunakan berdasarkan nilai etika dan moral bersesuaian demi memenuhi kesepaduan nasional agar dapat mengurangkan impak negatif yang boleh mengukuhkan perpaduan rakyat dan keamanan negara. Teknologi maklumat dan teknologi harus dikawalkan dan dipantau bagi memastikan peranan teknologi maklumat dan komunikasi dimaksimumkan demi kepentingan kesepaduan peran nasional dan Malaysia. Itu saja daripada saya untuk rumusan. Rumusan bagi punca kepada isu penerapan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Sebagai penutup bicara, teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak manfaat kepada dunia ini tetapi pada masa yang sama memberi laluan kepada keburukan yang mampu melanda negara kita. Jadi kita sebagai pengguna yang rasional, kita tidak harus menyalahgunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Semua pihak yang bertanggungjawab harus memberi kerjasama bagi awal dengan tebing dan mengambil inisiatif sederhana untuk memastikan tidak ada perkara negatif yang berlaku seiring dengan lelakan teknologi berinformasi dan berkomunikasi ini. Sudah menjadi tugas kita sejak zaman dahulu bagi mengambil yang jernih dan membuangkan yang keruh. Semoga impian negara untuk melahirkan masyarakat yang maju dan berinformasi serta masyarakat yang bersopan dan rasional tercapai bagi memudahkan negara dalam semua aspek. Rumusan. Kesimpulannya, pulang semakin terang jelas bahawa ICT memainkan peranan yang sangat penting dalam membina sesebuah masyarakat beretika dan beradab. Bidang ICT akan berkembang semasa ke semasa dari kita sewajarnya tidak ketinggalan dalam bidang ini. Sebagai pengguna yang beretika, kita haruslah bijak dan berpandangan luas apabila menggunakan media sosial, laman sesawang dan sebagainya. Sistem dan kehidupan manusia akan lebih bergantung kepada ICT pada masa yang akan datang. Malah pada masa ini juga kebergantungan masyarakat terhadap ICT sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh itu kita haruslah menyesuaikan diri kita untuk sentiasa menimba ilmu baharu yang berkaitan dengan ICT supaya tidak ketinggalan seperti kata di bawah tempurung. Sebagai pengguna yang beretika, kita tidak sewajarnya menyalahgunakan ICT dan hanya menggunakannya untuk perkara yang baik saja. Terima kasih.